Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Noria. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk tugasan kami adalah Sejarah Mercu Jurunai dalam Masyarakat Melanau. Subjek untuk khusus ini adalah JKP 3213, Isu-isu Kesenian dan Kebudayaan Malaysia. Saya Suhiba Arisa binti Suib. Saya akan menerangkan tentang pengenalan Sarawak sememangnya dari dulu lagi kaya dengan pelbagai jenis hasil bumi, kehijauan, keunikan serta terdapat kepelbagaian jenis suku, kaum dan etnik masyarakat di Sarawak. Antaranya ialah kaum Iban, Melanau, Kenyah, Melayu dan sebagainya. Terdapat identiti masyarakat Melanau yang kurang dikenali dan keunikan lambang keunggulan seni warisan dan budaya masyarakat kaum Melanau di Sarawak. Terdapat peninggalan warisan dan budaya yang dikekalkan iaitu tempat dan alatan barang lama yang mempunyai keunikan sejarah yang tersendiri. Menurut statistik 2010 iaitu Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, Melanau adalah suku kaum yang kelima terbesar di Sarawak. Terdapat kelompok dialek Melanau mengikut kelompok penempatan seperti di kawasan Bandar Mukah ialah Mukah, Jebungan, Penakup, Teh, Sesok dan seluruh kawasan Mukah Dalat. Di Mukah terdapat warisan seni ukir Melanau yang dikenali sejak zaman dulu lagi yang dikenali sebagai Jerunai. Terdapat beberapa Jerunai diletakkan di Mukah iaitu di tengah-tengah kawasan daerah Dalat, Kampung Hilir dan Kampung Tilian Mukah dan di Kampung Sungai Ud. Jerunai juga dikenali sebagai keliding oleh kaum Melanau. Jerunai yang lebih dikenali sebagai belum dan keliding menerangkan tentang ukiran imej yang terdapat di kayu tersebut yang mempunyai maksud yang tersendiri dan imej tersebut juga boleh berhubung dengan penyakit yang dipanggil sebagai belum. Jerunai menunjukkan ukiran kayu tradisional Melanau di Dalat dan Kampung Tilian Mukah yang mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Contohnya filem Sumpahan Jerunai yang dilakonkan pada 2019 di Kampung Tilian Mukah dan telah ditayangkan pada tahun ini iaitu tahun 2020. Filem ini mengisahkan tentang sejarah Melanau dan cerita di sebalik Jerunai tersebut. Seterusnya adalah simbolik. Yang pertama adalah tempat atau mercu tanda. Menurut sumber, asal-usul Jerunai adalah dari kampung seberang tengah namun telah beberapa kali dipindahkan semasa tahun 1971 sehingga akhirnya diletakkan di hadapan pejabat daerah Dalat. Jerunai tersebut dijangkau lebih daripada 100 tahun yang merupakan hazanah silam kaum Melanau. Akhirnya Jerunai di Dalat telah dinaik taraf dan dijadikan sebagai mercu tanda pada 28 April 2008 di kawasan Taman Poket Dalat iaitu di tengah-tengah daerah dan Pasar Dalat supaya tidak dilupakan oleh kaum Melanau dan juga sebagai tarikan pelancong dari luar. Kedua adalah dibaik pulih dan diubah suai. Jerunai atau kubur gantung di Jerunai Kampung Tilian Mukah juga merupakan tinggalan yang bersejarah dan mempunyai kisah silam yang tersendiri. Jerunai tersebut telah wujud ratusan tahun dahulu. Bentuk Jerunai tersebut telah pun dibaik pulih semula kerana bentuk kayunya yang seakan rosak dan ukirannya yang semakin kabur. Ini adalah Jerunai di Dalat dan Jerunai di Tilian yang telah diubah suai dan dibaik pulih. Seterusnya adalah ketiga, ukiran kayu. Ukiran imej pada kayu Jerunai tersebut mempunyai maksud dan boleh berhubung untuk mengetahui tentang penyakit, perubatan yang dipercayai orang terdahulu yang dipanggil sebagai belum. Ukiran imej yang sukar untuk dikenal pasti kerana ianya sangat rumit. Ukiran binatang buas seperti ular, naga dan selebihnya kurang dikenal pasti. Terdapat juga imej ukiran manusia yang tidak jelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Seni Davis, nama matrik 66464. Saya akan membincangkan bahagian Jerunai, iaitu Jerunai mempunyai dua penempatan iaitu terletak di kawasan Mukah dan daerah Dalat. Pada asalnya Jerunai ini terletak di kampung seberang tengah Dalat dan juga kampung tengah Tilian Mukah. Pada tahun 1971, Jerunai ini telah dipindahkan di tengah-tengah Pekan Dalat. Menurut Ms. Joko, Jerunai ini pada dahulunya dinamakan sebagai kubur gantung. Jerunai ini juga adalah satu penempatan bagi persemadian golongan bangsawan pada dahulu kala.
Jerunai yang mempunyai 3 bahagian. Lubang menurut Dayang Nurfariza. Ketiga-tiga lubang ini mempunyai sejarah yang tertentu, iaitu lubang bahagian atas, bahagian tengah dan juga bahagian bawah. Lubang bahagian atas adalah bagi penempatan golongan hamba dijadikan sebagai korban apabila persemadian itu dilangsungkan. Bagi bahagian tengah adalah bagi penempatan tulang temulang golongan bangsawan. Dan yang terakhir adalah bahagian bawah, iaitu penempatan bagi barang berharga peninggalan golongan yang meninggal tersebut. Seterusnya, maklumat Jerunai. Jerunai ini telah diisytiharkan sebagai mercu tanda di Pekan Dalat pada tahun 2018, 24 April. Di bahagian luar Jerunai terukir pelbagai jenis motif yang memberi pelbagai makna kepada masyarakat Melanau kini. Jerunai juga yang diletakkan di Lamin Dana Mukah telah menjadi satu tarikan kepada pelancong yang datang ke bahagian Mukah. Malah kedua-dua Jerunai ini telah dipelihara dengan baik oleh masyarakat Melanau dan menjadi satu kepercayaan sehingga kini. Saya Natasha binti Ali, nombor metrik 66914, akan membentangkan berkaitan dengan estetik. Jerunai atau lebih dikenali sebagai kridang mempunyai nilai estetik pada seni ukir yang terdapat pada kayu yang mempunyai maksud yang tersendiri. Jerunai diperbuat daripada pokok kayu belian yang besar dan cukup matang kerana kayu belian tahan lama terdedah pada tempat terbuka. Terdapat 3 atau 2 buah lubang dikorek pada tiang jerunai, iaitu yang pertama pada lubang bawah dan tengah adalah untuk menempatkan mayat atau rangka tulang si mati dan alat kelengkapan seperti barang-barang bernilai sebagai bekalan pada dunia baru atau alam mati. Manakala yang kedua pula, iaitu lubang di atas, biasanya dikhaskan kepada hamba abdi atau orang-orang yang dipilih khas oleh si mati sewaktu hidupnya. Pada luar tiang jerunai, biasanya diukir indah dengan memotifkan binatang seperti naga, harimau, ular, tikus dan sebagainya tertakluk kepada kedudukan pemiliknya, iaitu si mati. Terdapat juga jerunai yang diukir dengan memotifkan alam flora dan buah-buahan seperti nanas dan sebagainya. Ketinggian jerunai juga melambangkan kedudukan derajat pemiliknya. Biasanya, ketinggian jerunai ialah dari 12 meter ke 15 meter. Golongan yang biasanya membuat, mengukir dan mendirikan jerunai adalah golongan mahir, tegap dan tinggi semangatnya. Biasanya, kerja-kerja pembuatan dilakukan orang Melanau sebanyak 15 ke 30 orang yang bertanggungjawab. Contoh ukiran pada jerunai adalah seperti berikut. Saya akan membentangkan tentang bahagian ekonomi. Seperti yang kita tahu, jerunai merupakan salah satu tiang diukir oleh sesuatu kaum ataupun masyarakat Melanau pada dahulu. Jerunai juga dikatakan merupakan tempat persemadian orang-orang bangsawan Melanau dahulu kala. Selain itu, jerunai juga dikenali sebagai tempat pengubuyan orang bangsawan Melanau dan juga merupakan sebuah mercu tanda bagi masyarakat Melanau. Jerunai pada suatu ketika dahulunya tidak dipedulikan dan kurang diketahui oleh orang awam kerana jerunai pada masa dahulunya tidak dapat diganggu atas sebab makhluk halus menurut masyarakat Melanau. Pada masa sekarang, jerunai telah pun dipelihara, iaitu kerajaan negeri telah membina satu tempat khas untuk jerunai berdiri seperti dahulu kala. Dan berbalik kepada topik tadi, iaitu ekonomi, berdasarkan Samuelson dan Nordhaus, ekonomi ialah sebuah yang dipelajari tentang bagaimana manusia atau masyarakat menghasilkan
barang dengan menggunakan atau tanpa menggunakan wang, iaitu menggunakan sumber yang terbatas untuk menghasilkan sesuatu yang mampu memberi manfaat kepada kalangan masyarakat. Unsur-unsur ekonomi yang terdapat dalam bahagian jurunai ialah ekonomi dalam seni ukiran masyarakat Melanau. Selain itu, unsur-unsur ekonomi yang dapat dikaitkan dengan penerbitan filem seram iaitu Sumpahan Jurunai yang akan diterbitkan oleh dua orang penerbit yang terkemuka dalam bidang filem setelah lama bekerja iaitu Wendy Wong dan Nancy Fu. Filem tersebut mengetengahkan ataupun mempertengahkan adat dan warisan serta budaya masyarakat Melanau ini. Selain itu, filem ini juga dibintangi oleh barisan pelakon yang hebat iaitu Bron Palale, Ukasha Shenros dan Shafrid Naswi. Filem ini menggunakan CGI iaitu Computer Generated Image. Filem ini berkait dengan ekonomi kerana filem ini telah memasarkan dan mengkomersialkan adat dan budaya masyarakat Melanau. Seterusnya, impak jurunai ini kepada ekonomi negara. Seperti yang kita tahu, industri seni merupakan salah satu industri yang amat memberikan keuntungan kepada negara, masyarakat dan sebagainya. Mercu Tanda Jurunai telah dijadikan sebagai satu filem yang dinamakan Sumpahan Jurunai. Sekiranya filem ini dapat menembusi pasaran di luar negara secara tidak langsung, ekonomi negara akan meningkat dan dalam industri seni perfilman itu juga akan meningkat. Selain itu juga, Malaysia juga akan dikenali dengan pelbagai budaya dan warisan. Oleh itu, sektor pelancongan juga akan secara amnya akan meningkatkan kerana filem tersebut telah secara tidak langsung memasarkan ataupun memaparkan tempat-tempat yang ada di Sarawak dan juga boleh dijadikan sebagai sektor pelancongan. Dengan ini juga, ekonomi akan terus meningkat kerana terdapatnya pelancongan yang datang ke Malaysia. Seterusnya, impak kepada masyarakat. Jurunai memberi kepentingan kepada masyarakat sekeliling sekiranya terdapat pelancong dari negeri lain ataupun negara lain untuk datang ke Sarawak untuk melihat jurunai dan ingin menikmati kehidupan seharian mereka sebagai orang Melanau. Ini akan dapat menjana pendapatan. Pendapatan yang dapat dijana ialah melalui pendapatan daripada home yang dibuat oleh kampung Talian Muka, iaitu menggunakan homestay yang disediakan khusus untuk pelancong. Selain itu, terdapatnya kraft tangan iaitu terendah untuk dijadikan sebagai hiasan dan juga dapat juga makanan tradisi serta pakaian tradisional Melanau yang boleh dinikmati oleh pelancong-pelancong asing. Manakala impak kepada diri sendiri ialah sebagai masyarakat Melanau, kita seharusnya tidak melupakan identiti dan budaya yang ada pada kaum kita sendiri. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan UNESCO. UNESCO ialah sebuah agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ditubuhkan pada 16 November 1945 di United Kingdom, London. Tujuan penubuhannya adalah untuk menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan dengan mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. Keseluruhannya, sebanyak 193 buah negara telah menyertai UNESCO termasuk Malaysia. Di Malaysia terdapat 4 tapak warisan iaitu: pertama, warisan arkeologi Lembah Lenggong; yang kedua, Taman Negara Mulu; yang ketiga, Taman Negara Kinabalu; dan yang keempat, Melaka dan Georgetown Bandar Sejarah Selat Melaka. Pemeliharaan dan pemeliharaan jurunai. Antara pemeliharaan dan pemuliharaan yang telah dilakukan terhadap jurunai adalah seperti berikut. Pertama, jurunai yang terdapat di Kampung Sungai Ut telah diambil dan dipindahkan ke Kuching untuk dijadikan sebagai barang koleksi di Muzium sebagai Jurunai Melanau. Yang kedua, jurunai di Kampung Talian yang berhadapan dengan Lamin Dana Muka telah dibaik pulih dan diletakkan di tempat yang sama. Dan yang ketiga, jurunai di Dalat pula diletakkan di tengah-tengah kawasan Dalat. Ia dijadikan sebagai tanda mercu untuk kaum Melanau dan juga sebagai tarikan pelancong. Berikut adalah bukti jurunai yang telah dibaik pulih, iaitu
di Kampung Telian Muka. Yang ini pula ialah mercu tanda Jurunai di Dalat. Kesimpulannya ialah Jurunai merupakan sebuah mercu tanda yang paling penting bagi masyarakat Melanau. Seterusnya, Jurunai juga merupakan satu identiti iaitu budaya dan adat resam bagi masyarakat Melanau. Seterusnya ialah Jurunai digunakan sebagai lambang ataupun simbolik bagi sesebuah kaum tersebut iaitu kaum Melanau. Oleh itu, Jurunai perlu dipelihara dan dikekalkan dan agar tidak dilupakan oleh masyarakat sekeliling dan masyarakat Melanau.